Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa'alimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahum Allah maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Sallallahu alaihi. Dan ada daripada kalangan manusia itu, mereka mengatakan kami beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Mereka melakukan tipu daya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga terhadap mereka-mereka yang beriman. Dan tidaklah mereka itu menipu kecuali diri mereka sendiri, tetapi mereka tipu itu dalam keadaan mereka tidak sedar. Di dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menambah akan sakit mereka, dan bagi mereka azab yang pedih dengan apa yang mereka dustakan. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini, subuh ini kita bertemu di masjid ini untuk kita sambung kuliah kita yang lepas. Mudah-mudahan dengan kuliah kita pada hari ini mendapat keberkatan sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dalam kuliah lepas kita ada kupas ayat ke-6 dan ayat yang ke-7 dari surah Al-Baqarah. Ayat yang kita cerita lepas adalah ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan kepada kita tentang orang kafir. Orang kafir dan sebab orang boleh jadi kafir. Kita sebut hari itu kafir itu sendiri ada 2-3 jenis. Ada kafir ni, dia kafir, dia tak percaya Allah, dia tak percaya Rasulullah, dan dia percaya dengan berhala-berhala, al-wataniyin. Ada pula kafir, dia percaya Allah tapi dia tak percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kafir. Yang selalunya kafir macam ni kafir ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi ni dia percaya Allah tapi dia tak percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula orang kafir, dia percaya Allah, dia percaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia melakukan beberapa tindakan-tindakan yang boleh menyebabkan dia terkeluar daripada Islam. Orang panggil murtad. Orang murtad ni dia percaya Allah, dia percaya juga Rasulullah, tapi ibadat dia sama juga dengan orang Yahudi pun dia buat. Dia pergi masuk dalam kuil, orang Hindu sembahyang, dia sembahyang macam Hindu juga. Yang tu beriman Allah, beriman Rasulullah, tapi tindakan-tindakan dia boleh menyebabkan dia terkeluar daripada Islam, maka dia dikira sebagai murtad, orang murtad. Dan orang kafir itu pula dia ada 3 jenis pula kafir. Punca jadi kafir itu pula dia ada 3 punca. Yang pertama, jadi kafir kerana dia tidak pernah dengar Islam. Dia jadi kafir sebab kejahilan dia terhadap Islam. Yang keduanya, dia jadi kafir sebab dia ada kepentingan diri. Dia ada kepentingan diri. Dia tak masuk Islam mungkin faktor bapa dia. Dia tak masuk Islam mungkin faktor mak dia. Dia tak masuk Islam mungkin faktor jawatan dia. Jadi dia antara sebab-sebab menyebabkan dia tak masuk Islam. Ada kepentingan diri.
Yang ketiganya orang jadi kafir ni sebab memang dia degil. Al-ainat, degil. Mangkuk ayun, mangkuk tandas. Yang ni tak lakukan syarah. Syarah macam mana pun dia tak pakai. Ada jadi kafir. Tiga jenis ni orang jadi kafir. Dan kafir ni pula semuanya start punca daripada hati manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, sawaun alaihim a'antartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama ada kamu bagi khabar ketakutan kepada mereka ataupun mereka tak bagi khabar ketakutan kepada mereka, mereka tetap tak akan beriman. Sebab hati manusia ni bila melakukan taat kepada Allah, hati manusia itu ada dua jenis. Yang pertamanya, dia ibadat kerana dia sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, yang pertama dia sayang Allah tanpa sebab, betul-betul dia sayang. Yang kedua, dia sayang pada Allah Subhanahu wa taala bersebabkan jasa baik Allah. Yang tiganya, dia melakukan taat kerana dia rasa nak masuk syurga. Yang keempatnya, dia buat ibadat ni sebab dia takut masuk neraka. Itu kategori manusia. Dan Allah menggambarkan orang kafir ni darjat yang keempat pun tak ada. Sah yang pertama, yang sayang pada Allah pun tak ada, sayang kerana jasa baik Allah Ta'ala pun tak ada, rasa nak masuk syurga pun tak ada, takut pergi neraka pun tak ada. Bila tak ada tu, Allah Ta'ala kata sama ada kamu bagi khabar ketakutan kepada mereka ataupun tak bagi khabar ketakutan pun kepada mereka, mereka tetap tak akan beriman. Itu Allah Ta'ala gambarkan. Mana teruklah tu, hati yang berada pada kategori yang kelima. Terlalu teruk tu tak boleh pakai lah orang macam ni kan. Dan Allah Ta'ala nyatakan pula punca-punca start kat mana? Prejudice. Kita dah sebut hari itu dalam bulan lepas. Allah Subhanahu wa taala menyatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala kunci hati. Lepas tu pendengaran, kemudian penglihatan, kunci rapat bagi mereka azab yang pedih. Hati manusia ni punca dia nak mendengar kebaikan. Hati manusia ni kalau dia baik, dia akan tengok kebenaran dan dia akui kebenaran. Tapi kalau hati manusia telah tertutup, dengar baik macam mana pun takkan pakai. Hati manusia kalau dah tertutup, tengok benda baik macam mana pun takkan pakai. Kenapa? Bermula daripada prejudice. Prejudice ni sebenarnya datang daripada hati. Sebab itu kita orang Islam, bila kita nak ajak orang kepada Islam, nombor satu kita kena jaga imej Islam supaya orang tidak prejudice dengan Islam. Itu penting. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairil ilm. Jangan kamu cela sembah-sembahan selain daripada Allah. Bimbang mereka cela Allah tanpa ilmu dan prejudice. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi kita maki berala-berala di hadapan orang kafir? Sebab kalau kita maki, nanti dia benci, dia jadi prejudice. Bila prejudice, kita cerita benda baik tak jadi apa dah. Sebab tu nombor satu, kena ingat, jaga imej Islam. Kalau sama-sama kita nak hentam berala-berala, rematlah sama-sama kita kan. Tapi kalau ada orang kafir dalam tu, ada orang Hindu dalam tu, jangan ada kutuk Tuhan dia kat situ. Sebab kalau kutuk, nanti dia prejudice dengan Islam. Kita cerita baik pun dia tak akan pakai dah. Kita tunjuk benda baik pun dia tak akan pakai dah. Sebab prejudice. Allah Ta'ala tak susunan elok dah. Allah Ta'ala kata puncanya orang jadi kafir ni, mula-mula fi qulubi khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala kunci hati mereka. Maknanya ada prejudice. Lepas tu pendengaran, kemudian penglihatan. Dan kita sebut jugalah kenapa Allah Ta'ala sebut pendengaran lebih dulu daripada penglihatan. Ada sebab dia. Kenapa Allah Ta'ala mulakan pendengaran dulu berbanding penglihatan? Sebab manusia ni bila dia dalam perut mak, telinga dah berfungsi. Dia keluar dari perut mak, baru mata dia berfungsi. Masa budak dalam perut tu, telinga dah berfungsi. Sebab itu orang barat ajar, bila anak dalam kandungan, mak tu kena cakap benda baik-baik. Mak tu kena baca Quran. Kalau orang barat pula, dia ambil walkman, dia letak dekat perut dia kan, nak bagi anak dengar benda baik. Islam ajar baca Quran, cakap benda baik. Itu Islam. Sebab apa? Sebab budak dalam perut, telinga sudah berfungsi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut telinga dulu, pendengaran mereka, baru cerita penglihatan mereka. Itu susunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mereka jadi kafir, adakah Allah Ta'ala rugi? Tak rugi. Yang rugi kita lah. Bagi orang yang kafir, rugi tu orang kafir tu sendiri. Sebab Allah Ta'ala kata walahum adzabun adzim. Bagi mereka azab yang terlalu hebat. Allah Ta'ala beritahu. Alhamdulillah lah, minta jauh kita daripada jadi orang kafir. Alhamdulillah. Dia kafir ni tak semestinya orang India, orang Cina, orang Melayu pun berlambak kafir. Ingat situ Ni tengok bila sebut kafir, dia nampak Cina, nampak India, nampak Israel, nampak orang putih. Dia tak sedar Melayu berlambak jadi kafir. Kafir ni tak semestinya kita masuk Hindu.
Kafir ni tak semestinya kita masuk Buddha, masuk Kristian, tak semestinya. Ni Islam elok-elok ni boleh kita kafir. Ni nampak Islam kan, pakaian Islam, tidak tanduk Islam, cakap Islam. Islam dah lah. Tapi bila cerita Quran boleh pakai ke Quran. Hati kecil cakap lagu tu kafir. Alhamdulillah tak nak. Kita tak nak jadi macam tu tau. Kita dah dengar kuliah yang ustaz mari kuliah daripada jauh, duk cerita Quran sana, Quran sini, hadis sana, hadis sini, dibaca apa tujuan? Nak bagi hati tak jadi kafir. Kita nak situ. Kita nak bagi hati kita ni boleh beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dan kafir berat sebenarnya cerita. Sebab azab bagi orang kafir ni dahsyat akhirat. Alhamdulillah. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik. Yang itu kita dah bincang dalam kuliah lepas. Hari ni insya-Allah kita nak masuk ayat yang baru kita nak kupas. Ayat yang baru kita nak kupas, bukan ayat baru. Ayat tu lama dah, baru kita nak kupas. Apa ayat kita baca ni? Ayat kita baca ni ayat yang cerita pasal orang munafik. 5 ayat awal surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala cerita ciri-ciri orang beriman, orang bertakwa. Panjang, dia dah kita cerita itu. Lepas tu yang minggu lepas, bulan lepas, awal hari ni kita cerita 2 ayat terawal, Allah Ta'ala cerita pasal orang kafir. Yang ni ayat selepas tu, daripada ayat yang ke-8 ni. Daripada ayat yang ke-8. Daripada ayat ke-8 kita nak baca ni, dia cerita pula satu jenis manusia pula. Manusia itu dinamakan sebagai munafik. Golongan munafik ataupun hipokrit lah kalau bahasa orang putih. Dia kata orang hipokrit. Kan, orang yang dia buat apa benda pun ada benda yang sedang sembunyikan satu benda. Yang tu panggil orang munafik. Allah Taala sebut dalam Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebilangan daripada kalangan manusia. Bukan semua, sebilangan. Dalam ramai-ramai kita ni ada orang munafik. Ingat situ. Dia munafik ni mana-mana pun ada. Zaman Nabi Muhammad ada, zaman sekarang pun ada. Dan munafik ni dia bukan golongan yang ramai, dia adalah golongan yang minoriti. Dia sikit je sebenarnya. Cuma ni kita tak kenal dia orang. Sebab pakaian dia orang, tidak tanduk dia orang, bercakap dia orang, ceramah dia orang, kuliah dia orang, tazkirah dia orang, semua Islam. Kadang-kadang azan dia orang lagi sedap daripada azan kita. Baca Quran dia orang lagi sedap daripada bacaan Quran kita. Semua nampak kita. Tapi dalam keadaan kita tak sedar tu, sebenarnya dia orang munafik. Ada. Kadang-kadang munafik tu bukan dia orang, kita sendiri. Alhamdulillah lah. Dia tunjuk orang munafik. Masa dia cakap munafik tu dekat dia ketepek munafik. Alhamdulillah lah. Kita cerita munafik ni memang ada. Ada. Allah Ta'ala nyatakan ada. Kata Allah, wa minan nas. Bukan semua, sebilangan daripada kalangan manusia. Apa mereka lakukan? May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mereka mengatakan kami beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Tapi Allah Ta'ala kata wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya mereka tak beriman. Nombor 1 kita nak sebut apa itu munafik. Munafik ni daripada kalimah nafaqah. Bahasa Arab ni nifaq. Daripada kalimah nafaqah. Nafaqah ni dalam kalimah lain infaq. Infaq tu pun nafaqah juga. Infaq ni kita mensedekah, kita menderma dalam keadaan tertutup. Itu mana infaq. Sebab dalam istilah Islam yang derma ni ada satu dia panggil infaq, yang kedua dia panggil sedekah. Pesan sedekah, infak. Apa beza di antara sedekah dengan infak? Beza kat mana? Beza. Yang pertama tulisan lah. Beza kan. Yang kedua bunyi dia lain. Yang ketiga maksud dia beza. Infak ni kita sedekah dalam keadaan kita tak tunjuk ke orang. Itu panggil infak. Sedekah kita derma dalam keadaan kita tunjuk ke orang. Itu sedekah. Sebab apa? Sebab nafaqah kita derma, kita sembunyikan sebab kita takut, kita teriak. Sebab ada orang ni sedekah tapi dia riak. Dia bubuh derma banyak, dia nak tunjuk ke orang, duit aku banyak. Ada orang macam tu kan. Disebabkan dia rasa hati dia tak kuat, dia pun ambil jalan infak. Maksudnya dia derma dalam kena sembunyi-sembunyi. Kan? Dia nak buat duit dalam tabung tu, ramai-ramai dia tengok, dia komod duit sampai orang tak nampak RM1, dia pun sesenyap perut masuk dalam tabung kan. Ada orang macam tu. Ataupun masa ramai-ramai tu dia takkan infak, dia takkan bubuh duit dalam tabung. Dia tengok bila tak ada orang baru dia boleh bubuh. Ini infak. Sebab apa dia tak bubuh depan ramai-ramai? Kalau dia bubuh takut orang bercakap, ni banyak ni duit ni, hati dia cakap lagi tu. Disebabkan ada perasaan macam tu dia nak mengelak dulu, jadi dia pun infak. Yang kedua dia panggil sedekah. Sedekah daripada kalimah sadaqah. Sedekah ni benar. Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq tu benar, hati dia benar. Sedekah orang yang hati dia dah benar dah dengan Allah.
Dia derma depan orang macam mana pun, dia tak ada perasaan riak-riak. Hati dah absolut dah dengan Tuhan. Bila hati dia absolut sangat, dah confirm sangat dengan Tuhan, pada ketika itu dia derma depan orang ramai pun tak tiba perasaan riak. Yang tu panggil sedekah. Itu beza di antara sedekah dengan infak. Poin senang ya, infak kita derma sembunyi-sembunyi, sedekah kita infak depan orang. Poin dia hati tak timbul perasaan sakit hati tadi, ada penyakit tu tak ada. Itu beza di antara sedekah dengan infak. Kita nak bagi sedekah ni depan orang ramai ni tak salah. Tak salah depan orang ramai. Bila kalau sekiranya kita buat itu dalam keadaan hati kita baik. Yang kedua, dengan harapan orang boleh tiru. Itu boleh tumpah pahala lain pula. Sebab Nabi SAW disebut dalam hadis, kata Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan satu amalan baik, orang tiru tu dia boleh pahala juga. Dia sedekah boleh pahala dah. Orang tengok, baguslah dia ni derma, aku nak tiru macam dia. Orang buat derma macam kita derma, disebabkan dia tiru, kita boleh pahala. Dia panggil sedekah. Benda ni berlaku pada zaman Nabi SAW. Satu hari Nabi SAW ni dia mengajar. Kalau kita kuliah lah, kuliah maghrib, kuliah zuhur, kuliah, tiba-tiba datang satu golongan yang miskin, pakai ada copat camping, dia selipar tak pakai, uratan wa hufatan. Uratan pakai copat camping, hufatan ni selipar dia tak pakai. Dia masuk dalam majlis Nabi SAW. Nabi Muhammad tengah duk mengajar. Nabi Muhammad nampak. Bila Nabi Muhammad SAW nampak, Nabi Muhammad rasa tak sedap hati, berhenti mengajar. Nabi Muhammad terus pergi jumpa dia orang. Nabi Muhammad pergi tanyalah, ni apa hal teruk sangat macam ni, teruk sangat pakai macam ni, selipar tak pakai. Miskin lah kamu ni. Orang ni miskin, kau selipar boleh beli. Dia ni miskin, selipar tak boleh beli. Punya teruk miskin dia ni. Cerita ke Nabi SAW. Dia kata, Rasulullah kami kalau miskin lah begitu, jadi kalau nak bagi derma bagilah, kata ke Nabi. Nabi pun tak apalah. Nabi Muhammad terus pergi jumpa Bilal. Masa tu masuk waktu zuhur, Nabi Muhammad suruh Bilal azan. Bilal pun azan. Lepas Bilal azan, Nabi Muhammad SAW pun suruh qomat. Lepas tu semayang. Lepas semayang, Nabi Muhammad terus naik atas mimbar. Dia mimbar zaman Nabi di tanah Arab lah, bukan macam kita. Mimbar kita ni ikut belakang. Arab ni dia punya mimbar naik ke depan, macam Masjid Shah Alam kan. Dia mimbar naik tangga ke depan. Nabi Muhammad terus naik atas mimbar. Nabi Muhammad terus sampaikan ucapan Nabi SAW. Nabi Muhammad mulakan dengan baca Quran. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, kami ciptakan kamu laki perempuan berbangsa-bangsa berpuak-puak supaya kamu kena kenal di antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya orang paling mulia si Allah, orang yang paling takwa kepada Allah. Nabi Muhammad masa dia baca Quran, 2-3 Quran, rupa-rupanya di kalangan ramai sahabat ni, seorang sahabat ni, dia ni orang yang paling miskin di kalangan ramai. Yang paling miskin ramai-ramai pergi. Dia pun balik. Bila dia balik, dia tak lama datang balik. Bila datang, dia ada buah kurma sebiji dekat dulu. Dia kata ke Nabi SAW, aku ni dengar kamu khutbah, aku faham. Kamu sebenarnya cerita tu geng miskin datang tadi. Aku perasan. Aku ni nak bagi derma, aku pun sesak, aku pun tak ada duit. Tapi yang ada ni lah sebiji kurma ni. Jadi aku ambil lah sebiji kurma, aku cut dua, separuh untuk diorang, separuh aku nak makan. Kalau bagi semua, aku tak ada duit nak makan. Jadi bila yang miskin buat macam tu, yang kaya malu lah. Allah malu company. Yang miskin boleh perasan, kita yang kaya tak perasan. Yang kaya tu buat bakar-bakar balik. Dia balik, dia ambil harta, dia mari, dia letak kat masjid sampai dapat 2 lembukan harta untuk diberikan kepada orang-orang miskin yang datang tadi. Bila Nabi Muhammad tengok ada 2 lembukan, Nabi Muhammad seronok. Hatta yatadhhaba wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka Nabi seronok. Sahabat kata, kami tengok macam emas muka Nabi. Yatadhhab, az-zahabu maknanya emas. Yatadhhab, muka Nabi seakan-akan emas. Seronoklah. Muka tu seronok, nampak senyum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ni bila tengok dapat 2 lembukan emas, 2 lembukan harta nak diberi kepada orang miskin tadi, Nabi Muhammad naik sekali lagi atas mimbar. Nabi Muhammad pun berucap. Duduk tengah berucap, Nabi Muhammad pun bacalah satu hadis. Kata Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan satu ikutan yang baik, orang pula tiru, dia buat baik dapat pahala, orang tiru pun dia boleh pahala. Jadi kita nak derma super. Kita nak derma. Bila kita nak derma, kita ada duit, kita rasa kalau aku derma sembunyi-sembunyi dia lah, orang tak tiru. Biar aku sembunyi, biar aku derma, buka.
biar orang tengok. Masa tabung lalu tu, dia buat keluar duit RM500, contohlah ni. Tapi anda yakin memang tak ada bagi derma RM500 sebab ramai di kalangan kita ni kedekut paip dulu masih. Selalu kan. Okey, contohlah kita ni banyak duit, kita keluar RM500. Orang suruh tengok. Dia pun bubuh RM500. Yang kita dengan orang lain, kita tak berkaya, orang lain tu kaya. Yang kita tak berkaya boleh bubuh RM500. Orang kaya, wah, ini sudah lebih. Dia lagi banyak daripada kita. Dia pun derma sama dan dia derma RM1,000. Contoh. Disebabkan kita buat dulu, dia tiru tu pun kita dapat pahala. Kita derma tu boleh pahala dah. Dia tiru tu pun orang dapat pahala. Dia panggil ikutan yang baik. Adik. Yang tu sedekah lah tu. Sedekah. Hati dia dah benar dengan Tuhan. Dia derma depan orang pun tak timbul pada saat dia. Yang kita timbul ada satu lagi, dia panggil infak. Infak ni problem sikit. Infak ni kalau dia derma depan buat RM500, tak ada RM500, bubuh RM5 belagak. Dia bubuh RM5 tu, dia pergi sembang kat kedai kopi. Kau tahu aku buang tabung tu RM5, kau tahu tak? Kau dengar lah, poyo lah kau. Orang dah bubuh RM50 pun tak bising. Kau RM5 bising sampai kampung. Yang ni mak poyo tak agaban. Ada orang macam tu kan. Yang ni bagi dia sesuai untuk infak, tidak sesuai untuk sedekah. Ada manusia tu kita tak nafi. Kita tak cerita orang lain, cuba kita cek hati kita sendiri. Agak-agak hati aku macam mana agak-agak. Hati aku lah agak-agak lah kalau bubuh derma dia rasa nak menunjuk ke tak. Tengok situ, nilai sendiri kan. Kita tak payah tunjuk orang, cek diri kita sendiri. Kalau ada rasa menunjuk, rasa tak apa nak ikhlas, infak lah. Tapi kalau rasa hati aku dah kuat dah ni, aku baru bubuh tak rasa ni riak-riak ni, bubuh depan orang ramai pun tak jadi masalah. InsyaAllah. Itu bezalah di antara infak dengan sedekah. Yang kita nak cerita ni kalimah infak, nafaqah. Infak ni tersembunyi. Ada satu lagi istilah Islam, nafaqah di mana lubang. Nafaqah di mana lubang, hufrah. An-nafqu hiya al-hufrah. Nafqah ni nifaq di mana dia lubang. Kalau kita pergi padang pasir, dia ada satu ekor binatang namanya dog. Dog ni orang Melayu kita panggil biawak pasir. Biawak pasir. Dia bukan biawak, benda lain. Sebab biawak tak boleh makan, dog boleh makan. Kita boleh makan dog. Biawak yang biasa tak boleh makan, jangan duk rembat pula. Kita kira rembat mengalahkan Hindu. Temenung Hindu kan. Itu lain, biawak lain. Ni kita biawak pasir. Orang Melayu kita panggil biawak. Sebenarnya bukan biawak. Dog lah, nama dia dog. Dia dog ni, kalau kita pergi padang pasir, dia ada lubang-lubang dog. Dog ni ada tempat dia nak menyuruh. Dan lubang dia ada dua lubang. Satu lubang yang selalu dia masuk keluar masuk. Tiba-tiba kalau ada orang nak pergi tangkap dia, dia akan masuk lubang tu, dia akan lari satu lubang tersembunyi. Ni dog. Yang dikatakan lubang dog tu dalam bahasa Arab panggil an-nafqu, nifaq. Nifaq. Orang munafik macam dog lah. Allah Ta'ala cerita orang munafik macam dog lah. Dia depan kita dia lain, tapi dia lubang belakang nak cover line. Ni orang munafik. Allah Ta'ala cerita pasal orang munafik ni banyak sangat dalam Quran. Banyak sangat. Apa itu munafik dalam Islam? Munafik dalam Islam ni, luar dilihat Islam, hati dia kufur. Luar nampak Islam, tapi hati kufur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan munafik ni pula dalam Islam, dia ada dua jenis munafik. Yang pertama dia panggil an-nifaqul amali. Yang kedua dia panggil an-nifaqul i'tiqadi. Nifaq daripada sudut amalan, yang kedua dia panggil nifaq daripada sudut i'tiqad. Nifaq dari sudut akidah ni yang Allah Ta'ala ada cerita banyak dalam Quran surah neraka tu. Ada satu lagi panggil nifaq amalan, ataupun dalam istilah lain dia panggil fasik. Orang fasik. Orang munafik ni yang fasik, yang jadi kategori fasik ni, hati dia percaya dengan Tuhan, dia tak ada masalah, tapi dia terlalu melazimi dengan maksiat. Dia terbiasa dengan maksiat. Bila dia buat maksiat, orang macam ni panggil sebagai fasik. Fasik walhamdulillah, kita dengan Allah SWT. Yang Nabi Muhammad SAW disebut ayatul nifaqi talas. Tak ada tanda orang munafik itu 3. Idza hadatha kadhiba, bila bercakap nipu. Idza tumina khana, bila diberikan amanah khianat. Apa lagi? Nabi Muhammad disebutlah 3 perkara. Yang itu bukan nifaq daripada sudut akidah tu. Itu nifaq amalan. Nifaq amalan ni orang fasik dia akan dibakar dalam neraka nanti kadar dosa dia. Dan akhir sekali akan dikubur juga di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pun satu lagi, dia nifaq akidah. Memang hati tak percaya dengan Tuhan, tapi dipamerkan nampak macam percaya supaya dapat keuntungan.
Ini panggil nifaq akidah. Orang macam ni kata Allah Ta'ala, innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala himpun orang kafir dan orang munafik dalam neraka semuanya. Yang ni orang panggil nifaq akidah. Ataupun dalam ayat lain Allah Ta'ala kata, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik dalam neraka tu tempat paling bawah sekali. Itu panggil nifaq akidah. Nampak jadi dua jenis munafik kan? Dan kita tak nak dua-dua tau. Jangan kita okeylah ustaz, tak jadi nifaq akidah, jadi nifaq amalan, tak bodoh. Tak cerdik ni. Macam dia kata, tak apalah ustaz, kalau semua masuk syurga, siapa lagi nak masuk neraka? Baik kita. Bapak dia senang sembah. Jangan jangan. Neraka ni panas, aku tahu tak? Neraka ni panas. Jangan letak cita-cita nak masuk neraka, jangan. Dah ustaz, kalau masuk syurga tak berasalah panas neraka tu. Senang sembang. Jangan. Neraka ni cerita dahsyat tau. Jangan ada macam ada seorang ahli politik tahu pun nasihat. Dia boleh ceramah macam dia cerita apa, dia kata api neraka ni macam api kena kepuk kata dia. Rasa nak pergi baling slipper atas muka tu kan. Ni sembang atau apa. Jangan. Cerita neraka ni dahsyat. Nabi SAW dia pernah sebut tau dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi Muhammad gambarkan neraka ni, dia punya panas tu. Orang dalam neraka tu nak minum air. Dia haus tak minum air. Bila haus tak minum air, dia minta air. Malaikat yang jaga neraka tu bagi. Tapi air tu punya panas, tak payah minum lagi. Uap air tu pun muka dah hancur dah. Tak minum lagi. Baru uap air tak depan tu, uap air tu hancur dah muka. Minum lagi hancur lah uap air tu kan. Cerita neraka. Allah Ta'ala pergi buat ahli neraka ni, badan dia besar. Besar tak besar tu, gigi sebatang besar Bukit Uhud. Cuba bayang Bukit Uhud besar mana. Ahli neraka ni gigi sebatang besar Bukit Uhud. Kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Sedap puas hati sikit nak taruh. Nak pukul tu puas hati. Kita di kalau bergaduh dengan budak kecil, kita bercerita ke orang, aku pun bergaduh dengan seorang budak, aku pukul dia sampai sesak nak mampu budak tu. Kita cerita. Orang kita tanya, budak mana kau pukul tu? Dia lah budak umur 2 tahun. 2 tahun kau boleh bangga ke orang? Kan bangang nama dia. Tapi aku pukul orang, kau pukul siapa? Aku pukul Ra'. Oh, canggih. Ra' pukul taruh. Macam tu bukan Allah Ta'ala. Dia nak pukul kita, Syekh yang kecil ni. Tak sehu orang Kelantan kata. Tak sehu. Kan? Nak pukul lah kecil. Allah Ta'ala bagi besar. Gigi sebatang tu besar Bukit Uhud. Apa tujuan? Kalau pukul tu puas hati. Bom sendiri tu tunggil kau gitu kan. Satu. Bila besar badan ni banyak tempat sakit. Sengaja Allah Ta'ala buat. Dia cerita neraka pun cerita neraka ni dahsyat. Sebab tu jangan letak sikit niat pun dalam hati kita nak masuk neraka. Alhamdulillah. Niat sikit pun jangan. Rasa nak try panas-panas, jangan. Sebab api dunia pun kita tak mampu nak hadapi, ini kan pula api neraka. Alhamdulillah. Masa nak buat maksiat tu, inilah orang tu dulu selalu pesan. Kalau masa nak buat maksiat tu, kalau orang rokok keluar api. Masa nak buat maksiat, buka letak je ni. Agak-agak boleh tahan, tak boleh tahan jangan buat maksiat. Sebab yang tu pun tak mampu. Kalau kau buat maksiat bukan yang tu, lebih teruk pada tu kau akan kena di akhirat nanti alhamdulillah kan. Ini pesanan lah daripada orang tu. Tak. Jadi cerita ni orang munafik ni macam tu, orang munafik. Zaman Nabi Muhammad SAW ni, orang munafik ni adalah ramai juga. Cuma yang masyhur 2 orang. Yang masyhur. Dan Allah Ta'ala beri cerita kisah diorang dalam Quran. Yang pertama nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kedua namanya Al-Akhnas bin Syuraiq Al-Thaqafi. Ini nama 2 orang munafik yang Allah Ta'ala cerita kisah diorang dalam Quran. Abdullah bin Ubay ni selalu kita dengar. Ada seorang lagi nama Al-Akhnas bin Syuraiq Al-Thaqafi. Ini jarang kita dengar cerita dia. Kisah dia Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Allah Ta'ala kata ada di kalangan manusia itu, kalau kamu dengar ucapan mereka, kamu akan kagum dan respect. Lalu Allah Ta'ala nyatakan apa yang ada dalam hati mereka, dan mereka ni terlalu suka kepada permusuhan. Akhnas ni siapa dia? Akhnas ni dia orang Mekah. Dan dia masuk Islam, dia mendakwa dia masuk Islam, pergi duduk kat Madinah. Dan dia ni kalau kita baca sejarah, masa Nabi SAW pergi ke Taif, minta bantuan orang Taif. Minta bantuan, tiba-tiba orang Taif tak nak bantu Nabi SAW. Bukan sekadar tak nak bantu, bahkan dia orang upah budak-budak kecil, ambil batu, baling batu pada Nabi SAW. Nabi Muhammad pun terpaksa berundur sampai dekat satu kebun kepunyaan 2 orang kafir, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, orang kafir.
Muhammad duduk bersandar kat sebatang pokok dekat kebun tu. Tiba-tiba bos kepada tuan kebun tu, nama bos tuan kebun tu, nama dia Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah dia tengok Nabi Muhammad, dia timbul satu perasaan dalam hati dia. Kesian. Dia kafir tapi dia kesian. Macam gitulah. Kita ni kadang-kadang yang kena tu orang Islam, yang buat demonstrasi tu orang kafir. Yang orang Islam tak buat demonstrasi pun. Ada kan, dia kesian tu semua ada pada manusia kan. Kadang-kadang kita pun ada perasaan kesian. Kita tengok orang kafir kena macam-macam orang buatlah, kita pun dia kafir tapi kesian tu ada di sana. Serupa juga orang kafir bila tengok orang Islam. Nabi Muhammad SAW bila orang balik batu sampai kasut Nabi tu basah dengan darah. Utbah bin Rabi'ah ni kafir tapi dia tengok Nabi, dia timbul perasaan kesian ke Nabi SAW. Bila timbul perasaan kesian, dia panggil anak buah dia. Anak buah dia nama Adas. Kuli dia lah, kuli dia. Dia pun ambil satu takai anggur, dia bagi pada budak ni, Adas ni. Dia kata kau tolong bagi pada Muhammad. Dia perau bagi dia, bawa lah benda tu bagi pada Nabi Muhammad. Masa dia bagi Nabi Muhammad anggur, Nabi Muhammad ambil, Nabi Muhammad nak makan, Nabi Muhammad baca Bismillahirrahmanirrahim. Bila Nabi Muhammad baca, budak ni terkejut. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW baca ayat, yang ayat tu dia pernah dengar, tapi di tempat itu orang tak pernah baca. Dia ni orang daripada negeri lain lah budak ni. Dia duduk, dia merantau, duduk kat situ, bekerja dekat situ. Dia bagi anggur pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nak makan, Nabi Muhammad baca Bismillahirrahmanirrahim. Bila nak baca Bismillah, terkejut. Dia kata, Muhammad, engkau baca ayat yang orang sini tak pernah baca. Engkau baca. Nabi Muhammad ni, bila dia cakap, Nabi Muhammad tanya, dah kamu pernah dengar? Oh, pernah dengar lah. Kalau kau pernah dengar, kau pun kau orang sini. Mana asal kamu? Agama apa kamu ni? Dan apa nama kamu? 3 soalan dia tanya pada dia. Dia kata apa? Nama saya Adas. Adas nama dia. Adas ni bahasa Arab, makna Melayu kacandal. Orang dulu boleh bubuh nama anak macam itu memang tau. Kacandal dia bubuh nama anak dia. Kita sebut kacandal, dia teringat kedai mama. Roti canai kan? Adas nama dia. Dan dia ni berasal daripada sebuah negeri. Dia ni dia beragama Nasrani, Kristian. Dan akhir sekali dia sebut, saya berasal daripada sebuah negeri. Nama negeri tu Ninawi. Nama negeri. Bila sebut Ninawi tu, Nabi Muhammad kata Ninawi ni dulu ada seorang Nabi tau. Nabi Muhammad bercakap macam tu. Nabi tu namanya Yunus bin Matta. Nabi Yunus AS. Bila sebut Yunus bin Matta, dia kena mana Muhammad boleh kenal Yunus? Dia Nabi Yunus dengan Nabi Muhammad ni beribu tahun. Kita dengan Nabi Muhammad 1400 tahun kan. Nabi Yunus dengan Nabi Muhammad tu lagi jauh tu. Jauh. Tiba-tiba Nabi Muhammad disebut Yunus ni jadi Nabi. Dia duduk situ lah kampung kan, Nabi Yunus AS. Bila Nabi Muhammad sebut Yunus, dia terkejut. Muhammad, macam mana kau boleh kenal Yunus? Nabi Yunus kau kenal macam mana? Nabi Muhammad katalah aku, Nabi Yunus tu Nabi. Dia ada cerita tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Kalau kamu nak kenal Nabi akhir zaman, akulah tu. Dia bila dengar Nabi Muhammad sebut Nabi Yunus tu Nabi, lepas tu kenal kuat Nabi Muhammad, dan dia ni nyatakan Muhammad Nabi akhir zaman, dan Muhammad kata akulah Nabi tu. Dia terkejut lah. Dia lah member ni orang Nasrani, orang Kristian. Dia baca kitab Taurat, dia baca Injil kan. Dia dengar cerita Muhammad, dia dengar cerita Tuhan tak jumpa lagi. Macam kita dia dengar cerita orang kan, Fulan bin Fulan, dia dengar lah cerita dia tu, tapi tak pernah jumpa. Tiba-tiba jumpa Syekh, kita berdiri buka sekali. Ada seorang kawan, Dr. Masli Malik, kenal kan? Dr. Masli Malik tu lah selalu jadi, kalau dalam wacana ke apa sinar harian, selalu jadi pengerusi. Kawan baik lah tu. Dia dikenal nama anak hasil daripada tulisan-tulisan anak. Anak banyak menulis, dia baca tulisan, tak pernah jumpa tuan pun. Satu hari ada satu program dekat Kuala Lumpur, Jalan Duta. Dok program, dia bentang satu kertas Dr. Masli ni. Dia bentang-bentang, anak hadir. Habis tu kita tanya, nama apa Syekh? Anak kata, nama anak Wanji. Dia kata, Wanji yang tulis tu? Dia berdiri bersalam. Kenapa macam ni? Anak lama dah dengan nama yang tak. Ni baru jumpa. Nampak? Dia lain tau. Dia dengar nama selalu, tak pernah jumpa, tiba jumpa, dia lain. Cerita Nabi Muhammad, orang dah cerita banyak kali dah. Orang Yahudi Nasrani dah baca cerita Muhammad. Yelah Muhammad tu, jumpa tak pernah pun. Jumpa tu tak pernah. Tiba-tiba kawan tu kata, nak kenal Muhammad, akulah tu. Lah hak ni dah Muhammad tu. Oh, kawan ni pegang tangan Nabi, dia cium tangan Nabi. Pegang dia cium tangan Nabi, bukan tangan, kaki-kaki dia habis cium. Bila dia cium tangan kaki Nabi, Utbah Rabi'ah yang bagi anggur tengok ke jauh.
Ni pahal pula anak buah aku pergi cium tangan kawan ni. Kan? Dia masih Islam tak tahu anak buah aku ni. Kan? Pergi cium tangan kawan tu. Jadi bila orang ni dah fikir macam-macam, sudah. Nabi Muhammad SAW ni rasa macam tak kena. Ni kawan tu kerja elok dah, takut-takut nanti dia cium tangan aku kena buang kerja tak pasal. Nabi kata cerilah aku balik lah. Balik. Jangan duduk sini. Nanti jadi hal pula. Kita tu kan kena fikir juga benda macam tu tau. Ni ada separuh-separuh pendakwah ni, dia nak kira je syok dia seorang boleh rembat. Dia tak fikir nak jadi apa dengan jawatan kuasa masjid. Dia tak fikir apa nak jadi dengan nazir masjid. Tu tak betul tu, sikap tak betul. Nabi Muhammad ambil kira, pasal nak? Nabi Muhammad SAW tengok, rasa tak kena lagi gigit. Jangan duduk dengan aku nanti, dengan kau pun habis. Nampak? Nabi sikap Nabi cukup baik. Kita tak ada. Kita nak taruh ke? Dia kongkang taruh. Sedap lah. Last jadi orang mesyuarat buang jawatan kuasa masjid. Padan muka. Nampak tak? Ini orang panggil pendakwah yang tak pandai. Pendakwah yang tak reti memanfaatkan akal dalam berdakwah. Nampak? Nabi Muhammad dia bijak dalam berdakwah. Nabi SAW. Kalau ada pendakwah macam tu, bagi tahu ke dia ni cerita Nabi Muhammad buat ni, kenapa ustaz nak tengok macam ni? Pesan dulu. Tak apa satu cerita. Yang kita nak gambarkan, kawan tu pergi. Nabi Muhammad pun keluar. Dan Nabi Muhammad SAW pergi kat satu tempat. Tempat itu dikenali sebagai Wadi An-Nakhlah. Wadiyun Nakhlah nama tempat. Di kawasan air kan, kawasan lembah. Nabi Muhammad dengan anak angkat dia Zaid bin Harisah duduk kat situ. Masa tu Nabi Muhammad merancang macam mana balik, macam mana nak masuk Mekah balik. Sebab bila Nabi Muhammad keluar pada Mekah, pergi ke Taif, orang kafir dah buat sekatan jalan raya. Adalah polis, JPJ, FRU ni habis dah sekat dah kan. Tak boleh nak keluar lah. Bila tak nak keluar, Nabi Muhammad fikir macam mana nak balik, masuk balik ke Mekah ni. Duk fikir, tak ada jawapan. Last sekali Nabi Muhammad SAW pun sembahyang 2 rakaat. Sembahyang. Habis sembahyang 2 rakaat, rupa-rupa masa Nabi Muhammad sembahyang, Nabi Muhammad baca Quran kuat, jin dengar Nabi Muhammad baca Quran. Wadi Nakhlah ni kawasan jin rupanya. Jin dengar Nabi Muhammad baca Quran, dia syok tau. Sedap Quran ni. Dia tak pernah dengar Quran, tiba-tiba dengar Quran. Layan. Jin jadi layan dengar. Dia kata kita ni dengar Quran ni kalau Islam dah ni. Dan jin ni pula habis Nabi Muhammad sembahyang, dia jumpa Nabi Muhammad, jin masuk Islam. Masuk Islam jin. Nabi Muhammad seronok. Sebab Taif Nabi Muhammad ajak orang kepada Islam. Orang tak masuk Islam. Di Wadi Nakhlah tak ajak pun, baca Quran je, jin masuk Islam. Baik jin pada orang. Baik jin pada orang. Jin masuk Islam, orang tak masuk Islam. Bila melelah peras dah sebab orang tak masuk Islam, tiba-tiba jin masuk Islam. Seronoklah sikit. Seronok. Bila seronok tu, datanglah idea. Selalu ni Syekh, kita ni mudah dapat idea masa kita ni tak tertekan. Masa mana? Masa kita tak tension. Kalau tension ni, kadang-kadang idea yang bernas jadi tak bernas sebab tension. Nabi Muhammad mula tension, tak ada idea macam mana nak buat ni. Tiba-tiba jin kata masuk Islam, seronok sikit, tenang. Tenang tu idea macam-macam datang. Nabi. Apa idea Nabi? Minta bantuan daripada orang Mekah kafir, bagi keizinan pada Nabi, bagi keamanan pada Nabi untuk masuk ke Mekah. Nabi Muhammad fikir-fikir, dapat idea, Nabi Muhammad minta bantuan. Nombor 1, Nabi Muhammad pergi jumpa orang bernama Suhail bin Amrin. Suhail bin Amrin kata, aku takkan tolong kamu Muhammad. Aku takkan tolong kau. Nabi Muhammad minta tolong orang kedua. Orang kedua tu nama dia Al-Akhnas bin Syuriq At-Taqafi. Ni nama kita cerita dia. Orang munafik tadi. Masa tu dia kafir lagi. Dia berkata, aku takkan tolong kau Muhammad. Nabi Muhammad minta tolong orang yang ketiga. Nama dia Mut'im bin Ali. Mut'im bin Ali ni dia bapa gangster Mekah. Kalau tempat kita ni ayah dia lah ni. 3 line. Dia ni 3 line. Dia ni ayah dia. Dia hebat lah. Ayah dia kan dia ada abang long dia. Dia ada bonzer-bonzer belakang. Hebat lah. Tapi dia kafir lah macam tu kan. Dan dia pun memang mati kafir lah. Nama Mut'im bin Ali ni. Nabi Muhammad SAW, walaupun dia Nabi, dia orang baik, dia bapak gangster pun kawan. Kita ni jadi orang sekolah masjid, tengok bapak gangster, jangan kawan, bapak gangster. Tak cerdik tak, kawan. Jangan tak kawan-kawan. Dia nak gangster, biar dia gangster. Jangan marah dia gangster. Sebab kalau tak ada macam dia, susah juga kita. Betul. Kalau berlaku apa-apa, agak-agak lah. Geng-geng surau nak pergi ke, bapak gangster nak pergi. Tak pergi kita Syekh. Orang surau masjid ni, bergedegar-degar kat masjid je. Keluar masjid, kena kupai. Penakut pahit. Orang masjid lah tu. Kongkang-kongkang di syarah tu. Bila berlaku, dia juruk belakang tiang. Tak nak. Orang surau masjid lah tu. Tapi bapak gangster kena pergi tau. Budak-budak dah main basikal, naik motor kan.
Budak-budak macam tu kena buat kawan. Sebab kalau berlaku apa-apa hal, budak-budak tu nak pergi. Kita tak pergi. Macam-macam alasan. Ustaz pula buat alasan. Aku tak boleh pergi. Kalau aku pergi, aku mati. Siapa nak mengajar pula? Ustaz ada alasan. Faham dia? Ustaz. Yalah ustaz. Dia dah tak bertudak. Dia boleh ceramah. Ustaz dia goreng. Budak-budak tu je main motor tu lah pergi tu. Sebab itu, kita ni orang suka masjid. Macam mana pun, budak-budak yang nakal-nakal jangan tak berkawan. Kena berkawan. Nabi Muhammad tu, Nabi tu sebaik-baik manusia lah tu, Nabi SAW kan. Bapak Mr. Mekah pada berkawan. Siapa dia? Mut'im bin Adi. Jumpa Mut'im. Mut'im tolong aku, jaga keamanan aku nak masuk Mekah. Sebab orang kafir nak serang aku. Mut'im kata apa? Aku ada anak buah. Aku jaga keamanan kamu wahai Muhammad. Anak buah aku pun cover kau. Jangan bimbang. Kau masuk tu sempadan tu orang jaga, kau tawaf keliling Kaabah sampai di rumah. Anak buah aku jaga. Oh, hebat. Masuk je. Masuk, tawaf keliling Kaabah pula 7 kali, balik ke rumah. Dijaga oleh Mut'im bin Adi, bapa Mr. Mekah pada masa itu. Nabi Muhammad ni selalu doa sangat supaya kawan dapat hidayah. Tolonglah, sebab dia banyak tolong Nabi. Nabi Muhammad doa, tapi buat lagu mana? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, bukan tugas kamu memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang, tapi yang bagi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Mut'im bin Adi mati dalam keadaan tidak beriman. Tapi Nabi Muhammad selalu mengharapkan supaya Mut'im bin Adi ini beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak apa cerita tu. Yang kita nak gambarkan, Nabi Muhammad minta tolong daripada orang kedua tadi. Siapa nama dia? Al-Akhnas bin Suraid At-Taqafi. Akhnas ni, dia kata dia tak nak tolong Nabi Muhammad. Masa tu Nabi Muhammad tak ada kerajaan lagi. Nabi Muhammad pun masih dalam buangan lagi masa tu. Dia kata aku tak nak tolong Muhammad. Akhnas kata, okey, Nabi Muhammad dah duduk kat Madinah. Nabi Muhammad jadi ketua kerajaan Madinah. Dia pergi ke Madinah. Akhnas ni, yang sombong tadi kan. Dia pergi ke Madinah, dia pergi jumpa Nabi Muhammad. Dia kata apa? Aku dah Islam lah. Buat jadi Islam. Dia pun sembang. Dia Akhnas ni Allah Ta'ala bagi satu kelebihan. Petah bercakap. Dia ada orang share, dia bercakap sedap, petah. Kita dengar tu, kita respect ucapan dia. Ada kan? Akhnas macam tu. Dia pergi jumpa Nabi Muhammad, dia cerita, aku Islam. Dia goreng-goreng sampai Nabi Muhammad pun terpengaruh. Tengok. Nabi Muhammad yang bijak tu pun terpengaruh. Kalau dengar ke kita Syekh, memang lagi tinggi. Memang terus percaya. Nabi Muhammad bila hampir pengaruh, Nabi kata okeylah kepada Islam, kau dululah kerajaan Madinah, aman, tak ada masalah. Dia ni bila nampak Nabi Muhammad bagi peluang macam tu, dia pergi dekat geng Aus. Dia pergi angkat semangat Aus. Dia angkat balik semangat. Kau kena ingat, kau gaduh dulu dengan Khazraj. Dia pergi kat Khazraj, dia naik semangat Khazraj. Cerita tentang bagaimana pergaduhan di antara Khazraj pula dengan Aus. Yang dua-dua ni dah kawan dah, dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia pergi angkat semangat sini, dia pergi angkat semangat situ pula, nak bagi bergaduh, dekat-dekat nak bergaduh, Allah Taala tuan Quran. Ayat itu berbunyi, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada di kalangan manusia ni, kalau kamu dengar ucapan dia, kamu kagum, respect dengan ucapan. Sedap. Nabi Muhammad pun terpengaruh. Wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Lalu Allah Ta'ala nyatakan apa yang ada dalam hati mereka, dan mereka terlalu suka kepada permusuhan. Ini orang munafik yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Siapa dia? Al-Akhnas bin Suraid At-Taqafi. Satu. Yang kedua, orang munafik yang masyhur sangat kalau kita cerita, Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul. Bahlul tak dalam kitab, anak tambah. Itu tadi, itu anak tambah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah ni Syekh, jahat berdengung jahat dia. Jahat tu, bagi kita nak bayang, jahat sepuluh. Jahat tak jahat dia ni, kerja dia cari pasal nak bunuh Nabi. Dan ni masuk Islam bukan kerana dia nak masuk Islam sangat. Dia masuk Islam sebab dia nak jawatan. Ada orang macam tu Syekh. Dia masuk Islam sebab tengok kabinet Nabi orang Islam. Aku nak juga masuk dalam kabinet, masuk Islam lah. Masuk Islam. Nampak? Ada macam tu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni, kalau kita baca sejarah dia, yang dia boleh jadi munafik ni, sebab dia ni dah kempen teruk dah untuk nak jadi ketua kerajaan di Madinah. Tiba-tiba bila Nabi Muhammad masuk, orang pergi pilih Nabi, tinggalkan dia. Tu yang dia tak puas hati tu. Kalau lepas kita dah kempen masuk RTM lah, sebab kita ni masuk RTM dah apa dah, kat venue lah, macam-macam lah. Habis duit banyak dah kempen nak bagi menang. Tiba-tiba datang orang lain yang tak kenal siapa lantik dia. Tension lah kita pun. Tu cerita orang nama Abdullah bin Ubay bin Salul.
Dia punya cerita ni banyaklah kejahatan dia. Antara kejahatan dia yang kita nak sebut di sini. Dia satu hari bila dia teruk sangat dia lawan Nabi, menyebabkan ada sebilangan sahabat yang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beritahu ya Rasulullah, nak Abdullah bin Ubay ni kalau ikut dia ni background dia bukan macam itu. Orang besar juga kat Madinah ni. Tapi dia lawan kamu sangat ni kenapa? Yalah, orang tua kempen habis duit banyak dah. Tiba-tiba orang pilih kamu Muhammad. Takkan dia tak rasa kot. Apa kata kita pergi dalam rumah dia, kita sembang dengan dia, mana tahu dia boleh tolong kita. Sahabat bagi cadangan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni orang baik. Yalah baik. Kita jumpa orang baik kat kalangan kita begitu respect dah kan. Cuba kita bayangkan baik Nabi Muhammad. Kita dekat masjid ni lah jumpa seorang. Adalah contohlah seorang Jumaat tu baik sungguh. Cakap apa pun tak marah, kutuk apa pun duk senyum. Kita respect orang macam ni Syekh. Kita tak puji lah, susahlah nak jumpa orang macam ni. Betul? Anak dekat masjid Sri Damansara. Sri Damansara satu masjid. Masjid Mukarramah. Meninggal lah Pak Haji tu. Nama Haji Kamal. Haji Kamal nama orang. Anak cukup respect dengan Pak Haji ni. Dia ni Syekh nak cerita gambaran Pak Haji Kamal ni. Allah yarham ni. Dia ni kalau pergi masjid dia akan datang awal 5 minit. Buat apa? Baca Quran. Baca Quran, orang azan dia pun sembahyang sunat. Lepas tu baca Quran balik. Habis sembahyang baca Quran balik. Tu dia. Kalau cerita mengumpat, dengar dia sama pergi masjid sembang ada mengumpat, dia terus belah. Dia takkan duduk kat situ. Dia duduk sembang ramai-ramai, tiba-tiba kedai kopi ada orang isap rokok. Dia isap rokok, dia pun saya minta diri. Dia terus minta diri. Punya baik Pak Haji ni. Nak kata kau orang semua tak ada ni, orang nama Pak Haji Kamal ni. Dapat berita dia meninggal masa tengah sembahyang tahajud ketika tengah sujud. Kata dapat berita Syekh, Allah nak nitik air mata. Sebab kita kenal dia orang baik. Orang baik sembang, kita tak pernah nampak tu satu keburukan yang ada pada diri dia. Tak ada, kita nak cakap apa ada buruk, tak ada. Memang tak ada Pak Haji. Tiba-tiba dapat berita, orang telefon Pak Haji Kamal meninggal. Oh ya ke? Bini dia cerita malam main tahajud dengan bini, dengan rumah. Terus main tahajud tu sujud. Masa sujud tu bini tu pun tak bangkit-bangkit. Last kali bini bangkit. Sebab lama sangat sujud. Bukan dia lah ni. Gerak abang. Meninggal lah. Meninggal ketika tengah sujud. Syekh, kita dapat berita tu termenung. Ni habis. Orang-orang kita dia jadi lembek. Tulang ni habis lembek. Ya Allah, ada juga orang macam tu. Allah Ta'ala tunjukkan. Orang baik Syekh. Orang baik macam tu kita dah respect. Kita tak bayang tau. Kita tak terbayang macam mana baik Nabi Muhammad. Pasal nak? Oh lagi baik Nabi SAW. Orang buat macam-macam dah ke Nabi ni. Okeylah, suruh pergi rumah. Apa kita pergilah rumah dia. Sepatutnya Abdullah tu lah pergi rumah Nabi. Ya Ustaz, Nabi pula pergi rumah dia kan. Tapi sahabat bagi pandangan, okeylah fine, pergi Nabi Syekh. Pergi sampai depan rumah Abdullah bin Ubay, sahabat kita ni. Abdullah pun keluar. Bila Abdullah keluar, dia tengok Nabi Muhammad, dia kata kau pergi dah Muhammad pergi. Sebab aku bimbang bau kedai kamu lekat kat baju aku. Tengok jahat ni. Tapi tak ada isu dah. Kedai Nabi jadi isu. Aku bimbang bau kedai kamu terlekat kat baju aku. Dia cakap macam tu Nabi ni tak kata apa, diam Nabi. Sahabat Nabi pula kat tepi. Di mana-mana ni ada pengekat ekstrim. Mana-mana pun Nabi diam, sahabat Nabi tengok. Sahabat tu kata apa? Aku dah rasalah kedai Nabi dengan kamu, kedai Nabi lagi wangi. Lagi sedap dia bagi. Lagi sedap. Kedai Nabi lagi wangi pada kamu. Dia kata kawan. Yang Abdullah pada geng juga. Dorang. Kau kutuk kau punya bos. Dia pun balik kasut. Arab ni style gaduh. Balik kasut. Betul. Arab ni dia bergaduh mula-mula bulut. Kongkang kutuk. Dia tak peliki sangat, dia ambil kasut dia balik. Arab. Betul. Tu yang berlaku dekat kat Iraq sekejap kan. Iraq tu. Wartawan Iraq masa Bush tengah berucap kan. Wartawan tak puas hati, dia ambil kasut balik tu. Nasib baik Bush gelak. Tidak habis pada Bush hari tu. Berlaku sekejap kan. Malaysia seorang tiru Pak Imam. Seorang Pak Imam tu kan. Dalam mahkamah dia tak puas hati apa dengan hakim tu. Dia ambil kasut dia balik dengan hakim tu. Duduklah kau dalam jika sekejap kan. Itu Arab dia style. Dia bergaduh ni, dia ambil kasut dia balik. Apa geng-geng Nabi Muhammad. Dia kawan dia, kau balik, aku pun balik juga. Balik pula Slipper kasut habis terbang. Bukan sekadar tu, pelepas tambah pun terbang. Habis terbang. Untuk gaduh tu Nabi dia tak repot. Dia diam, tak tahu nak buat macam mana dah kan. Masa tu ada orang pergi jumpa Nabi SAW. Dia tanya, macam mana Abdullah jadi macam ni? Tak pasal-pasal cari pasal dengan kedai Nabi. Sudah tak ada dah. Kedai Nabi pun jadi ni, hal jadi macam ni. Nabi Muhammad diam, tak tahu jawapan nak bagi. Masa itulah Allah Ta'ala bagi jawapan.
Jawapan Allah Taala kata fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Dalam hati mereka ni ada penyakit. Allah Taala tambah penyakit lain bagi mereka, azab yang pedih dengan apa yang mereka dustakan. Cerita ni jahat. Apa nama? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah ni jahat-jahat dia, masa nak mati teringatkan Nabi tau. Nak mati teringatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa dia teringatkan Nabi, dia cakap anak dia. Anak Abdullah bin Ubay nama dia Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Arab suka nama bapa anak surga ni. Kan orang Malaysia dia tak ada. Orang Malaysia tak ada nama macam tu kan. Tapi Arab dia memang suka nama Abdullah bin Abdullah. Tok ni habis tak ada bukan serupa nama kan. Macam Tok Gana dulu di Mesir, Abdul Razak bin Abdul Razak. Tiga dia Abdul Razak. Ayah dia Abdul Razak, tok dia pun Abdul Razak. Eloklah tu. Pak Arab punya style lah. Dan orang Malaysia tak boleh tiru lah, susah. Panggil anak bapak paling. Susah selalu. Jadi cerita dia, Abdullah bin Ubay nak mati, dia panggil anak nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia panggil anak. Apa yang dia nak bagi tahu? Wasiat. Apa wasiat? Kalau aku mati ni, kain kampan aku ni baju Nabi. Yang kedua, semayang mayat ke Nabi, imam tu. Yang tiga, tukang tanam pun Nabi. Tiga dia minta. Masih hidup, duk lawan Nabi, tak apa-apa ke lawan. Nak mati saya teringat ke Nabi. Mamat ni. Okey, tak apalah. Mati sungguhlah orang nama Abdullah. Anak lagi rumah Nabi, jumpa Nabi, cerita ke Nabi Rasulullah, aku bagi wasiat. Badan jenazah dia tu dikapankan dengan kain kamu. Nabi ni sebut salah, nak bagi ke tak nak. Tapi kain bukan ada faedah apa pun, bagilah kain. Bagi kapan, datang pula anak Rasulullah, bapak aku bagi wasiat, yang tukang imam sembahyang tu kamu Rasulullah. Nabi fikir nak pergi ke tanah, nak pergi tak nak, pergi je lah. Pergi Nabi Syekh. Baik Nabi ni. Walaupun orang dah buat macam-macam, masih hidup tu, mati kawan tu dia pergi. Nabi SAW, maaf ke Nabi. Pergi dalam masjid, dekat depan nak angkat takbir. Masa nak angkat takbir tu, dengar orang berlari naik ke masjid. Siapa dia? Umar Al-Khattab. Berlari tu, bunyi dekat masjid. Duk berlalu sampai ke depan. Tunggu dulu. Umar Al-Khattab. Mayat ke depan tu, Nabi Muhammad ke depan mayat tu, dia pergi ke depan Nabi SAW. Jangan Muhammad, jangan. Atusalli ala hadzal kafirul munafiq. Adakah patut kamu nak sembahyang jenazah atas si kafir munafik ni? Depan dia buat main-main kau. Anak pesan jangan buat tau kat tempat kita. Kalau buat, masuk putusan Malaysia ke depan. Jangan dah buat. Biarlah orang rumah nak buat, kita tak payah tiru lah. Sebab kita tak tahu orang tu munafik ke tidak. Betul tak? Yang zaman dulu tak apa, sebab ada wahyu. Ada orang bagi tahu, ada wahyu bagi tahu pada Nabi, dia munafik kan. Sekarang tak ada, kita tengok buat. Dia tu munafik, kau tuduh je, betul tak? Wallahu a'lam. Jangan. Kita pula bengang kawan tu, kita pergi tuduh dia munafik, kita pergi buat pula kat masjid. Jangan buat kerja gila, jangan. Jangan. Zaman dulu biar. Tapi Umar buat. Maka kata atusalli ala hadzal kafirul munafiq. Adakah patut kamu nak sembahyang atas jenazah si kafir munafik ini? Nabi Muhammad kata, Allah Ta'ala kata dalam Quran, kalau kamu istighfarkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul 70 kali pun, Allah Ta'ala takkan ampun dosa dia. Hari ni aku nak istighfar untuk Abdullah bin Ubay lebih 70 kali. Baik Nabi je. Allah Ta'ala kata Quran tu 70 kali pun kamu istighfar, maksud dia banyak mana pokok istighfar, Allah Ta'ala takkan ampun dosa tu, maksud dia. Tak kira lah 70 kali ke tidak. Macam kita pergi kedai lah, makcik berapa harga barang ni? RM2. Berapa? RM2. Berapa? RM2. Berapa puluh kali pun nak bagi tahu, padahal baru 3 kali. Maksud tak? Yang tu panggil sastra dalam cakap. Quran bagi tahu istighfar 70 kali pun Allah Taala tak ampun dosa. Maksud dia banyak mana pun istighfar, Allah Taala tak ampun, tu maksud dia. Nabi Muhammad ni dia nak tunjuk yang dia nak bagi ke Allah Taala ampun dosa Abdullah bin Ubay. Aku nak doa lebih 70 kali biar Allah Taala ampun dosa dia. Baik Nabi Syekh. Umar telah kata keluar Umar keluar. Tak puas hati pegang tangan genggam. Geramnya aku. Umar Khattab kan. Tak puas hati Syekh Umar ni. Habis memek balik. Anak sekali lagi jumpa. Bapak aku bagi wasiat, tukang tanam tu kamu. Tanam ke Rasulullah. Pak Imam tempat kita ni, imam dia, tukang tanam orang lain lah. Betul tak? Yang kawan ni, Nabi Muhammad Perdana Menteri lagi. Nabi Perdana Menteri. Dah lah semayang mayat. Tanam pun Nabi. Kan sulah duit.
sudah lebih. Dia minta Nabi pergi, baik Nabi pergi. Tanam banyak Syekh. Tanam mula kubur siap, kabur siap, berdiri. Nabi bila dia tanam jenazah, dia berdiri di kubur, dia akan baca satu ayat. Istaghfiru li akhikum wad'u lahu tasbih fa innahu al-ana yus'al. Itu Nabi SAW. Dia akan pergi di kubur, dia akan sebut, ramai-ramai ni kita mari istighfar untuk kawan kita luar kubur. Doakan dia ada at-tasbih, kekuatan untuk nak jawab soalan-soalan kubur. Kerana fa innahu al-ana yus'al, kerana dia sedang disoal. Itu Nabi. Dia tanam jenazah, macam itulah Nabi Muhammad buat. Hari tu Nabi Muhammad lepas tanam jenazah, dia berdiri di kubur. Ini nak sebut istaghfiru, tak sempat nak sebut. Allah Ta'ala turun dalam Quran. Ayat tu berbunyi, la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabrin innahum kafaru billahi wa rasulih. Jangan kamu sembahyang atas jenazah orang munafik ini sampai bila-bila. Dan jangan kamu berdiri di kubur dia, kerana dia kufur dengan Allah, kufur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam Nabi Syekh, tak kata pun. Masa tu pergi jumpa Umar, cakap ke Umar, betul kamu Umar? Pak Umar Khattab Syekh, siapa dia orang tu munafik? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini dua karakter munafik yang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran. Kita tak nak jadi macam tu tau. Tak nak jadi yang besar, sesuatu yang kecil pun tak nak. Dan Allah Ta'ala nyatakan orang munafik ni Al-Quran. Ni ayat kita baca, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di kalangan manusia, dikata Allah Ta'ala, mereka mengatakan kami beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, tapi sebenarnya wa ma hum bimu'minin, mereka sebenarnya tak beriman. Allah Ta'ala nafikan keimanan mereka. Apa lagi kandungan ayat? Cerita panjang. Kalau nak kupas kena ambil masa lagi sejam dah, lain kali pula. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih, dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami ini baik, wa fil akhirati hasanah, dan pada akhirat baik. Qina adzabannar, selamatkan kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum.